One, okay. Farah, tengah buat apa tu? Nat, tengah minum air ni sedap tau. Nak rasa tak? Wow, sedapnya air tu. Manis tak? Agaklah. Sedap tau. Nak cuba tak? Ya, awak tak takut ke manis-manis? Minum manis-manis ni nanti kena diabetes tau. Diabetes? Apa tu? Apa tu diabetes? Hai, bersama saya Nur Nadia, staf klinik Kurnia Batu Pajuk, dan juga rakan saya. Hai, saya Farah. Okey, hari ni kami akan sembang sihat mengenai diabetes mellitus. Okey, Farah. Okey, apa tu diabetes ya, Nadia? Saya tak pernah dengar ni. Okey, diabetes ni selalu orang panggil salah satu penyakit kencing manis, di mana merupakan sejenis penyakit yang dapat dicirikan dengan keadaan hyperglycemia, iaitu tinggi kandungan glukosa dalam darah, terutamanya selepas pengambilan makanan pada penghidapnya. Okey? Okey, jadi ada tak apa-apa organ yang terlibat yang boleh kawal kita punya dalam darah tu daripada jadi diabetes ni? Okey, biasanya untuk orang yang ada diabetic mellitus ni, iaitu penyakit kencing manis, organ yang terlibat biasanya organ dalam tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan bahan kimia selepas sejenis hormon, iaitu sejenis hormon yang dikenali sebagai insulin. Okey, insulin ini membolehkan tisu-tisu menggunakan glukos dan membantu mengawal paras glukos dalam darah ke paras normal. Okey, jika insulin ini tidak mencukupi ataupun tidak berkesan, paras glukos dalam darah akan meningkatlah. Okey Farah, saya nak tanyalah, diabetes tu ada berapa jenis ya? Okey, sebenarnya diabetes ni ada dua jenis. Yang pertama type 1 lah. Type 1 ni dia akan bergantung kepada insulin, dan yang kedua type 2, yang ni dia tak bergantung kepada insulin. Okey, dan untuk seterusnya saya akan bincangkan tentang faktor-faktor risiko diabetes. Okey. Maafkan saya. Yang pertama kita akan masuk ke tanda dan gejala. Okay, yang pertama lah kan, biasanya orang yang ada diabetes ni, dia akan ada masalah dari segi penglihatan lah. Penglihatan dia akan jadi gabur, tak nampak lah apa yang ada dekat depan mata ni. Walaupun pakai cermin mata, dia tetap tak akan nampak. Dan yang kedua adalah dia akan mengalami penyakit kulit yang berterusan. Dan yang ketiga, kemudian dari segi luka, dia ni susah nak sembuh. Jadi macam kalau tercala sikit ke, nanti mungkin akan bernanah sebab dia ada diabetes. Okay, yang seterusnya dari segi pembuangan air kecil kan, dia ada masalah sikit lah dari segi tu. Kemudian kerap rasa kebas kaki, lepas tu kerap dahaga, dan rasa letih dan lesu. Kemudian otot-otot pun rasa lemah. Dari segi berat badan pun dia akan drop dengan cepat lah. Dan kemudian dia akan ada rasa kegatalan tanpa ruam. Okey, itu untuk tanda dan gejala. Okey, kalau korang nak tahu apa faktor-faktor dan puncanya berlakunya kencing manis ni, yang pertama sekali adalah berlebihan berat badan ataupun kegemukan. Biasa orang yang berbadan besar, dia orang banyak makan benda-benda berlemak ataupun tinggi karbohidrat. Itulah bila tinggi kandungan lemak ataupun tinggi karbohidrat dalam hati, yang seperti yang saya cakap tadi lah, insulin tidak akan mencukupi dan paras glukosa dalam darah akan meningkat. So, boleh menyebabkan kencing manis. Okey, yang kedua adalah tidak mengamalkan gaya hidup sihat serta tidak bersenam. Okey, kepada yang pengidap penyakit kencing manis ni, biasanya mereka lebih suka duduk, makan, tengok TV, dan mereka tidak melakukan senaman ataupun gaya hidup sihat. Selain itu, mereka juga mengambil pemakanan yang makanan tinggi lemak dan kurang serat. Okey. Dan yang terakhir ada penyakit keturunan yang mempunyai berkaitan dengan yang ada berkaitan yang kuat dengan ahli keluarga. Contohnya kalau macam ayah ataupun ibu yang mengidap kencing manis, berkemungkinan anaknya juga akan kena juga diabetes. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah peningkatan umur.
Okey, bila umur kita meningkat dan kita tidak jaga pemakanan dan tidak mengamalkan gaya hidup sihat, berkemungkinan untuk mendapat penyakit kencing manis itu adalah tinggi. Okey. Okey, sekarang ni saya nak tanya Farah lah, apa komplikasi diabetes ni? Okey, yang pertama, dari segi peningkatan paras glukosa dalam darah, dia akan meningkat secara mendadak. Jadinya bila kita buat GM test tu kan, dalam meter tu dia akan tunjukkan nilai yang tinggi lah. Lepas tu kita buat HbA1c pun, dia punya result pun akan jadi tinggi. Lepas tu mungkin dia akan mengalami diabetic coma, maksudnya tak sedarkan diri lah. Seterusnya menyebabkan kerosakan jangka panjang kepada penglihatan dia sendiri yang macam saya sebutkan tadi, dan saraf-saraf dia akan menyebabkan badan dia senang nak rasa kebas, dan mungkin juga dia boleh mengalami stroke, iaitu lumpuh secara tiba-tiba. Lepas tu dari segi buah pinggang, dia tak boleh nak kuraskan glukosa dalam darah yang terlalu tinggi, jadi akan mengalami masalah kegagalan buah pinggang. Dan boleh juga secara tiba-tiba kena serangan jantung. Okey, bahayalah penyakit ni. Jadi kenalah kawal diabetes ni untuk membantu mencegah diabetes daripada menyerang keluarga kita. Okey, dari segi rawatan tanpa ubatan, agak-agak ada tak Nat? Mestilah ada, sebab rawatan tanpa ubatan ni kita perlu, orang biasa pun, orang yang sihat pun kita kena jaga. Kita boleh juga amalkan rawatan tanpa ubatan ni, sebab rawatan tanpa ubatan ni seperti kita menjaga kebersihan diri kita setiap hari. Okey, daripada sudut kebersihan diri dan juga persekitaran lah. Okey, yang pertama sekali adalah penjagaan diri umum. Contohnya pastikan badan kita sentiasa bersih dan jangan selalu ada macam kotor ke apa ke. Kalau boleh cuci tangan setiap hari, sebab kita takut kotor daripada kotoran yang ada pada kita punya badan, takut benda tu nanti dia akan impact dekat penghidap penyakit kencing manis. Okey, yang kedua adalah penjagaan kulit, di mana kita kena pastikanlah kulit kita ni sentiasa bersih dan juga lembap lah, pakailah moisturizer kan. Yang ketiga, sentiasa mandi setiap hari dan pastikan keringkanlah seluruh tubuh badan. Okey. Lepas tu kalau macam korang ada terluka ke masa tengah masak, terhiris ke tangannya, kena segera jumpa doktor, sebab orang yang ada kencing manis ni bila ada luka, komplikasi untuk dapatkan penyakit lain tu ada. Contohnya macam kalau tangan kita luka, kita takut nanti kuman yang ada kat luar tu akan masuk dalam badan kita, tu semestinya lah. Dan lagi satu, dia akan luka akan lambat untuk sembuh lah untuk orang yang ada kencing manis ni. So yang seterusnya adalah jagaan kaki dan cuci kaki setiap hari, dan keringkan kaki dengan sepenuhnya lah, terutamanya di antara celah-celah jari kaki. Lepas tu pastikan kaki anda tu kena periksa untuk mengesah luka ke, cala ataupun kulit mengelembung, melecur ataupun perubahan warna kaki. Okey. Yang seterusnya adalah potong kuku jari kaki secara lurus melintang, dan kalau boleh, kalau potong kuku tu kita potonglah elok-elok. Jangan sampai terpotong kulit pula. Okey. Sebab kalau kita potong kulit, ditakuti nanti kuman masuk dan seperti saya cakap tadi lah, lambat untuk sembuh. Okey. Memang sangat untuk yang penghidap kencing manis ni memang amat-amat perlulah untuk jaga kita punya badan daripada sebarang luka. Okey, sebab kalau kita ada luka, kita takut nanti dia lambat baik, dan luka tu kalau terlalu serius akan menyebabkan luka tu bertambah bonyok ataupun tambah teruk lah. Okey, dan biasanya kita dikuatiri anda terpaksa potong kaki ataupun potong tangan lah. Sekiranya kalau luka tu ada pada tangan kita ataupun pada jari kita ataupun pada jari kaki kita. Okey. Yang seterusnya, kalau macam nak keluar, pastikanlah kita pakai kasut. Jangan pakai selipar. Boleh pakai selipar, tapi seeloknya korang pakai stokin. Kita pakai stokin dan juga pakai kasut untuk kita jaga kita punya kaki. Okey, seterusnya adalah penjagaan gigi. Pastikan gigi itu bersih. Pemeriksaan mata secara berkala, elakkan minuman beralkohol, berhenti merokok
kawal juga pemakanan dan juga berat badan, dan yang paling penting adalah kerap bersenam dan mengamalkan gaya hidup sentiasa. Okey? Okey Farah, kalau rawatan dengan ubat-ubatan, apa ya biasanya doktor akan beri? Okay, biasanya doktor akan bagi ubat lah. Penting sangat untuk makan ubat ni sebab biasanya ada pesakit yang dapat ubat tapi dia simpan je kat rumah. Jadi kenalah makan ubat tu untuk kawal paras glukosa tu daripada meningkat secara mendadak atau secara tiba-tiba lah. Dan biasanya ubat yang digunakan adalah metformin. Jadi pada penghidap penyakit kencing manis, bolehlah makan ubat untuk kawal paras glukosa anda itu. Okay, dan ada juga pada penghidap kencing manis, dia diberikan insulin melalui suntikan. Jadi jika anda ada suntikan insulin, perlulah ambil mengikut kadar dan masa dos yang ditetapkan. Okey, ubat tersebut tu sangat penting untuk mengurangkan paras glukosa darah anda. Okey, itu sajalah ubat-ubatan yang doktor selalu bagi. Kalau macam orang yang ada tinggi dia punya paras glukosa dia, so biasa insulin tu memang perlu ke? Ya, sangat perlu sebabnya macam yang kita tahu tadi kan, kita dah bincangkan, insulin tak boleh nak secret daripada dia punya pankreas. Jadi kita kena kawal insulin tu dengan gunakan suntikan insulin tu lah untuk cover balik gula dalam darah tu. Oh, okey, saya faham. Okey, korang semua, secara kesimpulannya, penyakit kencing manis ni ramai orang tahu tapi tak ramai orang yang ambil kisah. So untuk sekarang ni kami ingin menasihatilah kepada sesiapa yang pengidap penyakit kencing manis ataupun orang yang normal yang sihat, make sure korang jaga diri korang sendiri, jaga diri, jaga persekitaran. Pastikan make sure korang jaga kebersihan diri sendiri. Hygiene is the first. Dan yang paling penting, amalkan gaya hidup sihat serta pemakanan yang seimbang. Okey? Kalau korang makan terlebih karbohidrat pun tak elok juga. Kalau korang lebih makan lemak pun tak elok juga. So yang paling penting adalah kita kena seimbangkan pemakanan. Okey. InsyaAllah itu sahaja daripada kami untuk hari ini. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye.